Assalamualaikum, saya Ril. Selamat kembali ke channel Michael Journey. Okey, kalau korang ada tengok video-video kami yang sebelum ni, kita orang itu dah ni lah memenangi penginapan percuma dalam motorhome selama seminggu daripada Karisma Motorhomes. Okey, so dalam video kali ni saya nak share sikit saya punya pengalaman sepanjang menggunakan motorhome ni lebih kurang seminggu. Walaupun kita orang tak pergi mana-mana, tapi kita orang stay camping dekat rumah lah menggunakan motorhome ni. Dan juga saya nak buat sikit perbandingan lah antara yang pengalaman kita orang dah family camping menggunakan kemah dan juga pengalaman menggunakan motorhome ni lah. So dia punya kebaikan dan kekurangan dia lah. Seperti biasa, kalau korang first time tengok channel ni, korang boleh subscribe channel ni dan juga like video ni lah. Okay, bagi yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng supaya dapat notifikasi video-video yang terbaru lah. Okay, secara peribadi pada saya dua-dua cara ni pada saya memang best lah, walaupun dia ada perbezaan. Perbezaan pertama pada saya adalah dari segi feeling tu lah, dia punya perasaan tu sangat berbeza lah. Kalau menggunakan motorhome ni, dia punya feeling tu ataupun perasaan tu lebih kepada macam kita travel ataupun kita explore. Okay, kalau menggunakan motorhome ni lagi best kalau perjalanan tu memang jauh lah, so dia lebih terasa lah. Contohnya kita pergi satu road trip jelajah ke utara, kita akan pergi ke beberapa campsite dan biasanya kalau kat campsite tu kita tak akan stay yang lama lah. Biasanya dalam satu malam ataupun maksimum 2 malam pun dah cukup. Kita akan merasai perbezaan lah antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Pada saya lebih kepada travelling punya kepuasan lah bila kita menggunakan motorhomes ni. Okey, untuk camping menggunakan tent pula, pada saya dia lebih kepada feeling camping tu lebih terasa lah, sebab kita lebih dekat dengan alam semula jadi. Sebabnya kita akan camping dalam kawasan yang hutan, tepi sungai. Dan juga kalau camping menggunakan tent ni lebih kepada short trip lah. Kita akan pergi ke satu tempat, satu campsite, dan kita akan stay yang lebih lama lah. Biasanya paling berbaloi adalah 2 malam dan 3 malam macam tu lah. Atau ada juga yang akan stay yang lebih lama. Kalau tempat tu best, memang diorang akan stay lebih lama lah. Kadang-kadang seminggu pun ada. Lagi satu, bagi korang yang dah biasa dengan family camping ni, so sebenarnya bila pasang kemah tu walaupun penat, tapi benda tu pun adalah satu kepuasan. Bila kita dapat set kita punya kemah cantik, kita boleh set dia punya fly sheet lawa-lawa, benda tu pun adalah satu kepuasan lah. Okey, perbezaan kedua adalah dari segi cost dan juga maintenance. Okey, kalau menggunakan motorhomes ni, korang pun sedia maklum lah, kalau nak beli sebiji motorhomes ni pun harga dia agak tinggi. Kalau macam ni Recon pun dalam harga dia paling murah pun dah 120,000, 150,000 ke atas lah. Dia mengikut dia punya condition, ikut punya tahun. So harga dia memang sangat tinggi lah. Lagi satu, dia punya cost maintenance pun kira boleh tahan jugalah, sebab ayalah kita kena maintain dia punya engine, dia punya aircon, dia punya perabot-perabot dalam lagi. So kita kena repair semua apa. So dari segi cost, menggunakan motorhomes ni dia memang lebih tinggi lah cost dia. Okay, tapi walaupun cost dia agak tinggi, kalau korang beli motorhomes ni dan korang jaga dengan elok, benda ni boleh tahan lama lah. Maybe boleh menggunakan sehingga 10 tahun ataupun lebih. So bergantung pada cara kita jaga motorhomes ni dengan cara macam mana lah. Tapi kalau korang berminat nak start dengan motorhomes ni, maybe korang boleh sewa dulu. Nak rasa pengalaman dia, korang boleh sewa dulu, sebab diorang tak semestinya diorang jual, dan diorang juga ada sediakan servis menyewakan motorhome je lah. Ataupun kalau korang baru nak start, korang pun boleh convert korang punya kereta menjadi camper car ataupun camper van. So pengalaman dia lebih kurang, walaupun dia taklah selesa motorhome. So at least korang dah tahulah dia punya sedikit sebanyak pengalaman dia tu macam mana. Okey, kalau korang nak camping menggunakan tent pula, kos dia taklah setinggi motorhomes. Tapi sebenarnya kos dia adalah subjektif mengikut korang punya cita rasa.
mengikut jenis kemah, mengikut brand kemah. So tapi kalau korang baru nak start, benda tu tak melibatkan kos yang tinggi lah. Korang hanya perlu beli kemah, fly sheet, ground sheet dan juga beberapa peralatan lain. So roughly lebih kurang bawah 1,000 pun ataupun bawah RM500 pun korang dah boleh start lah dengan family camping. Ataupun ada juga campsite lain yang dia dah sediakan kemah, korang boleh sewa. Itu pun salah satu cara macam mana korang nak mulakan camping. Lepas tu dari segi maintenance, korang just boleh jaga kemah tu elok-elok, bersihkan, maksudnya sentiasa pantau keadaan kemah. So kemah tu pun boleh bertahan lama lah, sehingga dalam maybe 3 hingga 5 tahun. So benda tu, so dari segi kos, menggunakan camping, menggunakan kemah ni dia lebih menjimatkan lah. Okey, perbezaan yang ketiga adalah dia punya keselesaan lah. Okey, kalau menggunakan motorhome, korang akan rasa lebih selesa lah. Okey, dia lebih kurang macam kita berada dalam rumah lah, sebab dalam motorhome ni memang dia dah complete. Dia dah ada tempat tidur, dah ada tempat masak, ada toilet. Kira komplit lah, macam rumah korang tu dikompakkan menjadi satu kotak lah. Walaupun dia taklah seselesa rumah, tapi dia dah perfect lah, hampir perfect lah. Kira semua dah ada dalam satu tempat. Tapi pada saya dia kurang dari segi outdoor lah. Maksudnya bila korang dah duduk dalam tu, lebih kurang macam korang duduk dalam rumah lah. So tak berapa rasa outdoor lah pada saya. Okey, untuk tent camping pula, daripada segi keselesaan dia memang totally basic lah. Sebab kita memang tinggal dalam satu tempat yang sangat berbeza daripada rumah kita lah. Okay, kalau macam motorhome tadi, dia lebih kurang je dengan rumah. Okay, so kalau tidur dalam kemah, dia memang sangat-sangat berbeza. So memang kita akan tidur dalam satu teduhan yang sangat basic. Kita ada tempat berteduh, kita ada tempat makan yang basic, kita ada tempat tidur pun yang memang sangat basic lah. Okay. Keselesaan dia tu memang kurang, tapi pada saya ada pentingnya juga kita rasa macam ni, supaya kita nak lari daripada keselesaan dan kita akan rasa lebih outdoor lah. Kita akan rasa lebih dekat dengan alam. So bila malam tu memang kita akan rasa sejuk tu adalah sejuk yang semula jadi, dan kira macam aircon yang semula jadilah. Okey, perbezaan yang keempat adalah dari segi kita setup dan juga wrap up. Okey. Okay, dari segi setup, mestilah motorhome ni yang paling mudah lah. Okay, sebab kita hanya parking dekat tempat yang sesuai. Lepas tu kita boleh buka side awning dia tu, dan kita boleh set lah kita punya kerusi ke meja untuk santai. Lepas tu dalam tu semua memang dah ready lah. So memang kita tak perlu buat apa. Cuma malam je lah kita just dia punya arrangement kerusi tu kita boleh jadikan katil, dan kemudian siangnya dan kita tukar balik lah. So itu je lah, dari segi setup memang sangat cepat lah kalau kita menggunakan motorhome ni. Okay, kalau nak wrap up, kita nak balik pun sama juga. Kita just kemas balik kita punya kerusi kat luar tu semua apa, tutup awning, then macam kita punya black water tank tu kita boleh kita boleh buang dekat toilet. Maksudnya kita boleh refill air semula. So tu je lah. So untuk motorhome, dia punya setup dengan wrap up dia memang sangat mudah dan kuranglah memenatkan. Camping menggunakan tent pula, memang kita akan kena buat semua. Bila kita sampai, kalau kita menggunakan kemah sendiri lah, kita kena pasang kemah sendiri, kita kena set fly sheet, kita kena pasang ground sheet, dan kita kena set kita punya kita punya tempat tidur, kita kena pam tilam, dan untuk dapur kita kena arrange kita punya dapur. So memang kita akan start daripada zero sampai benda tu kira complete lah. So kalau kita nak balik pun sama juga, dan kita kena susun elok-elok. Macam kemah tu kita kena biar dia kering dulu semua apa. So dari segi setup dengan wrap up ni, memang tent camping memang sangat memenatkan lah. Memang saya galakkan kalau boleh 2 malam ke atas lah, sebab baru kita kurang lah rasa penat tu. Okey, perbezaan kelima adalah dari segi perjalanan dan lokasi. Okey, kalau kita menggunakan motorhome sini, dia punya perjalanan tu biasanya akan perlahan lah, sebab kita tak boleh terlalu laju.
sebab dalam ni ada macam-macam barang. Lepas tu kita kena pandu dengan berhati-hati lah, dan kita kena sentiasa alert sebab kita bawa satu kenderaan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada kereta biasa. So bila lalu tol tu memang kena laluan lori lah. Lepas tu kita tak boleh masuk ke kawasan yang ada halangan, contohnya macam basement parking. Dan juga kalau ada palang-palang tu memang kita alert lah, kita kena alert lah dia punya ketinggian dia tu. Okay, kalau bawa motorhome ni kita pun susah sikit lah kalau kita nak pergi kat kawasan-kawasan yang sibuk, kita nak parking. Contohnya kalau kita lupa nak beli barang dan kita nak pergi ke pekan, ke bandar mana-mana, dan kita nak pergi kedai, tapi memang agak susah sikit lah korang nak cari space untuk parking, nak berhenti sekejap. Okay, lagi satu, kalau korang menggunakan motorhome ni, korang kena cari campsite yang mudah akses lah. Dia punya pintu masuk dia tu, dia punya jalan masuk dia tu. Sebab badan dia besar, jadi kita memerlukan campsite yang dia punya jalan dia tu luas dan juga mudah lah untuk kita lalu. Dan juga campsite tu perlu ada plug point, sebab kita perlu charge dia punya bateri untuk kita menggunakan dia punya alatan elektronik kat dalam tu. Kita kena tahulah campsite tu sama ada dia ada tak area khas untuk pengguna motorhome ni. Okay, biasanya kalau campsite yang ada area motorhome ni, kawasan ni memang lapang lah. So view dia tu pada saya memang biasa je lah. So nak dapat view yang menarik tu kurang. Mungkin ada, bergantung pada campsite lah. Dan juga dekat Malaysia ni, campsite yang boleh bawa masuk motorhome ni masih lagi kurang banyak. Walaupun sekarang makin meningkat dan mungkin akan ambil masa lah supaya lebih banyak campsite yang ada kemudahan untuk motorhome. Okey, untuk camping yang menggunakan tent pula, pada saya dia tak ada masalah. So hampir semua campsite kereta biasa boleh masuk, walaupun jalan sedikit off-road, tapi kereta biasa masih boleh masuk lah. So macam kalau menggunakan kereta biasa, kita boleh parking kat mana-mana yang sesuai. Okey, lagi satu, kalau kita camping dengan kemah, kita boleh pacak kat mana-mana yang kita rasa sesuai. So kita boleh pilih lah view yang menarik pada kita, so benda tu tak terhad, dan kita boleh terpulang kat kita lah, kita nak set up macam mana, sama ada nak menghadap sungai ke, nak menghadap hutan ke macam mana, ataupun nak menghadap laut. So kira memang tak terhad lah kalau camping menggunakan tent. Okay, dan juga kalau kita camping menggunakan tent ni, dia punya facilities tu tak perlu lengkap lah. Kita boleh pergi kat campsite yang basic pun okey, walaupun dia tak ada plug point, dia tak ada bekalan air pun tak ada masalah. Okay, yang keenam, pada saya perbezaan dia adalah dari segi keselamatan dan privasi lah. Okay, kalau kita menggunakan motorhome ni, dia lebih selamat, sebabnya bila kita stay kat dalam, kita boleh kunci lah, kita boleh kunci keseluruhan motorhomes tu. So orang luar ke tak boleh masuk, so kita selamat lah daripada ancaman manusia. Dan lagi satu, dari segi haiwan pun dia lebih terjamin lah, sebab bila motorhome ni dia lebih tinggi daripada tanah. So macam haiwan yang merayap ke, dia susah nak naik lah. Okay, dan kita boleh tutup dia punya pintu tu, lepas tu kita just tinggalkan dia punya jaring lah. Okay, so tu lebih selamat. Dan juga dia punya privacy pun lebih kurang macam kat rumah. So kita boleh tutup, dia ada langsir semua apa. Macam untuk kaum hawa, dia lebih rasa selesa lah kalau duduk dalam motorhome. Camping menggunakan tent, pasal dia masih lagi selamat. Okay, cuma korang kena pastikan campsite yang korang pilih tu dia ada guard lah, dia ada pagar. So dia untuk mengelakkan ancaman daripada manusia lah. Okay, so dari segi haiwan pula, pasal saya so far okey, cuma korang kena pastikan tent korang tu sentiasa ditutup lah dia punya pintu yang jaring tu, supaya nak mengelakkan daripada haiwan-haiwan berbisa ni masuk. Korang kena simpan korang punya makanan yang kat luar tu dalam bekas yang tertutup, untuk mengelakkan haiwan seperti anjing, babi dan sebagainya, ataupun monyet untuk kacau korang punya makanan lah. Okay, so dari segi privacy pun dia bergantung pada kemah lah. Kalau korang gunakan kemah yang besar, pasti dia tak ada masalah, sebab masih lagi selesa untuk kaum wanita. Kalau korang gunakan kemah yang kecil, dia sedikit kurang privacy lah, sebab kau nak duduk dalam kemah dia tu kurang selesa. Okey, kesimpulannya pada saya lah, ni saya punya pendapat peribadi, walaupun dua-dua ni dia ada perbezaan, tapi dua-dua saya suka lah. So macam kalau kita orang, kalau ada rezeki untuk
pergi camping ataupun pergi satu trip dengan motorhomes ni, ikut kita punya objektif lah, kita nak macam mana. Contohnya kita nak spend masa dengan nature, maksudnya kita nak feel camping, so kita akan pergi camping dengan tent lah. Tapi kalau kita nak pergi explore, contohnya kita nak buat satu road trip pergi ke selatan, dan kita nak spend banyak masa pergi ke banyak campsite dekat area selatan tanah air, so kita akan menggunakan motorhomes lah. So walaupun dua-dua ni ada perbezaan, tapi sebenarnya dia ada satu persamaan lah. Kita spend masa bersama family together lah. So benda tu mengeratkan hubungan kita punya kekeluargaan tu, maksudnya kita dengan anak-anak, kita dengan wife, benda tu memang sangat lebih kurang lah, sebabnya kita kena bekerjasama antara satu sama lain untuk menjayakan kita punya satu trip tu. So memang setiap ahli keluarga memang memainkan peranan yang penting lah. Dua-dua ni dia, pada saya, dia pada kami lah, dia sangat menyeronokkan, tapi dalam masa yang sama dia sebenarnya amat memenatkan. So kalau korang yang baru nak start, benda ni sebenarnya bukanlah untuk kita rasa selesa, bukanlah macam kita nak pergi bercuti dekat hotel, kita nak rehat-rehat. Tak, sebenarnya benda dua-dua ni adalah sangat-sangat memenatkan. Tapi walaupun memenatkan, kita orang rasa macam rasa ketagihan. Bila dah balik, kita orang akan rasa nak buat lagi, dan benda tu macam dah menjadi kebiasaan lah. So kalau korang yang memang rasa tak nak penat dan rasa nak selesa, santai-santai macam dekat hotel, memang dua-dua ni bukan pilihan korang lah. Itu sajalah video untuk kali ni. Okay, kalau korang rasa video ni bermanfaat, okay, korang boleh share video ni. Dan juga macam biasalah, kalau korang yang first time tengok ni, okay, korang boleh subscribe channel Michael Jenny. Bagi korang yang memang dah subscribe tu, saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Nanti saya akan share banyak lagi pengalaman ataupun sharing ke mengenai family camping. Okay, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.